Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang sama-sama kita mudahkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini Allah berkat dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, kepada iman kami, kepada hati kami, ilmu yang beri manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat. Warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, rezekikan kepada kami kepahaman yang luas tentang agama-Mu. Allah menj'alna min ulama'il 'amilin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, Allah menj'alna minal mukhlasin. Jadikan kami hamba-Mu yang diikhlaskan oleh-Mu. Ya Allah, menuntut ilmu kerana mencari keridaan-Mu dan ingin berdekat diri kepada-Mu. Ya Allah, Allahumma ja'alna min alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mari sama-sama kita merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kehendaknya juga kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Dan pada pagi ini Allah masih melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat kehidupan, antara nikmat yang besar dan nikmat keimanan, yang mana dengan dua nikmat ini kita boleh jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat kehidupan, mudah-mudahan dengan nyawa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi ini, kita mensyukurinya dengan menambahkan lagi zikir kita, lagi ketaatan. Kalau dah mati pagi ini, tuan-tuan, apa betul kita nak buat? Jadi nikmat hidup ni nikmat yang besar bagi orang beriman lah. Tapi bagi orang yang tak beriman, nikmat kehidupan ni nikmat yang semakin mencelakakan diri dia. Sebab semakin hidup, semakin banyak dosanya. Ini orang yang paling celaka, kata Nabi SAW. Jadi orang beriman menghargai hidup ni kerana apa? Dengan hidup ni lah semakin dia boleh mengenal, semakin dia boleh dekat kepada Allah, semakin dia boleh berhubung, semakin boleh dia mencari keredaan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman, iman itu jugalah yang membangkitkan amal ibadah kita, membangkitkan semangat kita untuk terus kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pada hakikatnya sekalian amal ibadah kita ni adalah bertujuan untuk kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya solat, itulah hakikatnya pengajian ilmu rutinana, itulah hakikatnya bacaan Al-Quran. Sebab tu apabila sekalian amal ibadah tidak ada hubungan dengan Allah, ibadah itu sia-sia. Jadi tujuan kita beramal ibadah ni, tujuannya supaya hati kita ini ingat kepada Allah. Sebab tu Allah kata, aqimis salata li dzikri, hendaklah kamu dirikan sembahyang untuk ingat kepada Aku. Jadi sekalian amal itu hakikatnya fokus utamanya untuk kita kembali dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang banyak ingat kepada Allah. Dan orang yang paling rugi adalah orang yang sentiasa lupa kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam amal melupa kepada Allah, maka sia-sialah amal tersebut. Jangan jadi orang yang lupa kepada Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan buat kita lupa pada diri kita sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman,
Jangan kamu jadi mereka-mereka yang lupa kepada Allah. Semayang pun tak ingat ke Tuhan, baca Quran pun hati lalai, maksudnya tak ada rasa hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan biasa-biasa tak ingat kepada Tuhan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melupakan dia dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak kenal dirinya akan mati. Dia tak ingat, sebab dia banyak lupa ke Tuhan, Tuhan buat dia lupa diri sendiri. Dia tak ingat dia itu sebagai manusia akan kembali kepada Allah. Jadi sekalian apa yang ada pada diri dia tidak menghubungkan dia kepada Allah, sehingga kalau dia ada harta, dia tak ingat harta itu sebagai jalan untuk dia bertukar, dia tak ingat tuan-tuan. Sehingga dia ada nikmat mata, dia tak ingat mata itu akan ditanya oleh Allah, dia lupa, dia tak ingat apa. Jadi hidupnya dunia sahaja sebab dia banyak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata ulaika humul fasiqun, orang yang fasik. Orang yang fasik sangat sedikit ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan orang munafik. Orang munafik ini kalau ingat kepada Allah pun sedikit juga. Kalau semayang ingat sikit je. Jadi na'udzubillah, kalau kita beramal ibadah, mulut saja berkata-kata tapi hati lari banyak, tak ingat ke Tuhan. Bahkan tak rasa apa-apa pun kalau kita beramal ibadah dalam keadaan hati kita tidak khusyuk, ataupun hati kita ni tidak tertumpu kepada Allah, tak rasa bersalah pun, bahkan tak kisah. Na'udzubillah, itu sifat-sifat orang munafik. Orang munafik ingat Allah sikit dalam semayang, wala yadhkurullaha illa qalila. Lepas tu bila kita orang beriman ni, dia kena bercanggah dengan perkara tersebut. Orang beriman kena banyak ingat pada Allah. Kalau tidak, jatuh pada fasik. Orang beriman bila Allahu Akbar solat, kena bawa hati ingat kepada Allah. Kalau dibiarkan begitu, jatuh kepada golongan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak kisah beramal ibadah kepada Allah, tidak merasakan kebesaran Allah. Jadi hakikatnya semua amal itu tujuannya untuk sentiasa kita berhubung kepada Allah. Sebab tu maknanya orang yang dekat dan jauh kepada Allah itu ada dua tandanya. Kata ulama tasawuf, orang yang dekat kepada Allah itu tandanya ialah dia banyak menyebut nama Allah, suka dia sebut nama Allah. Dia bukan sekat banyak, bahkan dia suka, dia seronok sebut nama Allah. Bahkan resah gelisah hatinya bila hilang ingatannya kepada Allah. Tapi orang yang jauh kepada Allah, dia banyak lupa ke Tuhan. Bahkan dia tak kisah kalau dilupakan kepada Allah, dia tak rasa apa-apa. Itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Hatinya tak hidup, mati. Hati yang hidup itu hati yang sentiasa ingat Tuhan. Hati yang mati itu hati yang banyak ingat makhluk, dunia dan sebagainya. Itu hati yang mati. Jadi disambung pengajian tauhid kita pada pagi ini. Sebelum tu, kemudian sambung Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi, 3 kali tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata sekiranya ada wabak, ada penyakit, ada bala bencana yang datang secara mengejut, tuan-tuan, datang secara tiba-tiba, yang kita tak tahu, tiba-tiba buk ada, Nabi kata dia akan terhindar daripada sekalian wabak-wabak yang datang secara mengejut. Dan sedia maklum sekarang ni kita ni sedang diuji oleh Allah, tuan-tuan. Jadi coronavirus dan sebagainya, orang Islam dia tidak perlu risau kerana dia ada Allah yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Hakikatnya adalah Allah. Dan orang Islam dia kena sentiasa muhasabah diri dia, dia sentiasa kena baiki hubungan dia dengan setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di muka bumi pada hari ini. Tuan-tuan jangan tanya Allah, ya Allah kenapa kau takdirkan, ya Allah kenapa begitu. Jangan. Kita tak layak nak tanya Allah dengan apa yang dilakukan. Bahkan Allah tidak pernah tersilap dalam dia menentukan setiap sesuatu.
Dia menentukan, dia memberi balasan, dia mentakdirkan, tak pernah silap. Jangan duk tanya Tuhan, tanya kita yang banyak silap. Tuan-tuan, ya Allah kenapa susah hari ni? Ni baru coronavirus, esok keluar dukhan pun sama juga. Esok dah hari kiamat, tuan-tuan, dukhan akan keluar. Tapi itu sebab mana keluarnya nama tu Dajjal, Imam Mahdi nanti ada dukhan. Tuan-tuan, dukhan pun sama juga. Tuan-tuan, bila cahaya tak, bila asap, dukhan ni asap yang keluar daripada bumi memenuhi ruang udara kita. Tuan-tuan, orang beriman dihidu juga asap tu, tapi dia sakit sikit. Orang kafir, orang yang tak beriman kepada Allah, dihidu asap tu dia sakit, mati pun ada dan sebagainya. Ni lebih kurang gitulah, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, dengan kita bersoalkan Tuhan, kita sentiasa soal diri kita. Apa yang kita telah buat kepada Allah sehingga datang virus-virus begini, tuan-tuan. Kehidupan kita pada hari ini, apa sahaja yang berlaku, jangan dipersoalkan Allah, kerana Allah tidak pernah silap untuk dipersoalkan. Itu yang perlu sentiasa bersoalkan, hubungan kita, diri kita, kealpaan kita, maksiat kita kepada Allah dan sebagainya, sehingga Allah SWT mendatangkan peringatan-peringatan ini kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, umat Nabi SAW ni, tuan-tuan, dia ada bahayanya. Oleh kerana Allah ni terlalu lemah lembut dengan umat Nabi, maka bahaya untuk kita. Dia dua keadaan, pro kontra dia, tuan-tuan. Antara khususnya umat Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, kita ni jangan syok sangat, jangan asyik sangat, bahaya, tuan-tuan ya. Dia antara khususnya yang Allah beri kepada umat Nabi, yang Allah SWT muliakan kita kerana kita ni umat Nabi SAW. Kerana mulianya tubuh badan Nabi itu, kita dapat kemuliaan pada hari ini. Apa dia, tuan-tuan? Antara kelebihannya banyaklah, kelebihan yang lain dekat akhirat tu banyaklah. Masuk syurga yang pertama, dia hisab yang pertama dan sebagainya. Tapi dekat dunia ni antaranya, tuan-tuan, ialah umat Nabi SAW ini azabnya ditanggung oleh Allah. Ditanggungkan, diberi delay, tuan-tuan, ditanggung oleh Allah azab untuk umat Nabi SAW. Umat dulu melakukan maksiat, peti datang, tuan-tuan. Itu kaum Nabi Lut, tuan-tuan, melakukan hubungan sejenis, datang peti, tapi tak taubat juga. Akhirnya buat lagi. Akhirnya Allah terbalikkan bumi. Umat-umat zaman dahulu Allah datangkan bala ni cepat. Umat Nabi Muhammad ni Allah tanggungkan, Allah lambatkan azab. Jadi tuan-tuan, pro kontra ni, bila lambat azab ni, kita rasa Allah tak marah kita. Kita rasa aku dosa banyak, yang mana ada apa-apa. Jangan. Itu kita silap itu. Kita telah terpedaya dengan kelembutan Allah SWT. Dia ada pro kontra ni. Baiknya ialah bila Allah nampakkan azab, kita ada peluang untuk taubat kepada Allah. Kalau umat zaman dahulu buat dosa pam, Allah balas terus, nak buat macam mana? Tak sempat, kita nak balik ke Tuhan. Itu pro dia. Kontra dia, kita tak sedar kita buat dosa. Jadinya kita rasa kita ni tak ada apa-apa. Allah SWT menanggungkan azab khusus untuk umat Nabi SAW. Tuan-tuan, tak payah tengok azab jauh-jauh. Azab yang paling bala, yang paling kita boleh tengok dalam diri kita, bila kehidupan kita ni dengan maksiat yang kita lakukan sampai ke hari ni, kita tak kisah kepada Allah. Itulah bala. Hati tak hidup, tuan-tuan. Sebab tu saya nak syarah sikit. Hari ni saya tak sekolah, tak apa, saya syarah panjang sikit dengan tuan-tuan ya. Setiap kuliah ni kita nak hidupkan hati banyak, tuan-tuan ya. Sebab tu, tuan-tuan, yang Allah SWT tuntut dalam Al-Quran itu, tuan-tuan, imam kita selalu baca dalam khutbah Jumaat, ada selalu baca. Kita setiap hari Jumaat pun kita dengar imam sebut perkara itu, tuan-tuan, takwa, tuan-tuan ya. Yang mana tengok ayat Quran, tuan-tuan kena faham uslub suruhan Allah SWT ni, ataupun apa yang Allah kehendaki kepada kita ni kena faham, tuan-tuan ya. Tengok ayat Allah ni, dan imam dalam khutbah pun sebut perkara ni, perkara yang sama. Dan tuan-tuan kena faham kenapa imam sebut perkataan tu, tuan-tuan ya. Kita jangan dengar itu saja. Maksud sebenar yang dikehendaki oleh Al-Quran ni apa yang ada Allah. Kita tengok kalau imam dia kata sebab ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kita tengok sambungan ayat ni. Dengan sebenar-benar takwa. Kita kena faham kenapa ada perkataan dengan sebenar-benar takwa. Kenapa perkataan tu maknanya ditambah dengan perkataan tu. Kalau tengok ayat Qurannya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kenapa ada haqqa tuqatih? Apa nama kalau Allah sebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha pun cukup dah. Wahai orang-orang yang bertakwalah kamu kepada Allah, wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Cukup dah tuan-tuan ya. Tapi kenapa ada haqqa tuqatih? Maksud di sini besar. Sebab tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala maksudkan kepada kita wahai orang beriman, hendaklah kamu melaksanakan segala perintah Allah dengan sebenar takwa di sisi Allah. Dia haqqa tuqatih ni maksud dia dua tuan-tuan ya. Yang pertama, bila kamu nak melaksanakan sekalian perintah Allah ni, semua perintah kamu kena buat. Jangan ambil Islam ni sebahagian kamu ambil, sebahagian kamu tinggalkan. Kita semayang, tuan-tuan, kita mari surau, mari masjid, kita ada ibadat yang kita buat, tapi ada perintah-perintah Allah yang kita tak buat. Contohnya senyum orang ke, bersedekah ke, belas ihsan kepada orang, tuan-tuan. Kadang-kadang bercakap, berkira nak cakap tinggi-tinggi, sokong. Sedangkan Allah perintah semua perkara. Kita ada perkara yang kita mudah nak buat, kita buat. Tapi ada perkara kita nafsu kita tak suka, kita tinggalkan. Yang dia belum benar-benar takwa. Maksud takwa yang sebenar, semua perintah Allah tidak dibeza-bezakan. Sebab tu Allah perintah kita masuk Islam, masuk dengan sempurna. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kafah. Jangan ambil bahagian semayang jemaah ni. Semayang serupan jubah ambil. Tapi bahagian muamalat dengan orang, tuan-tuan. Kalau perintah Allah ni, jangan ambil bahagian semayang. Perintah-perintah Allah yang lain pun kita buat semua belaka. Tak ada kita pilih-pilih. Semua yang Allah redha, semua yang Allah kasih, kita buat belaka. Itu masuk haqqa tuqatih. Yang pertama ialah buat semua perkara. Perkara yang kedua masuk haqqa tuqatih. Bila kamu beramal, bila kamu solat dengan sebenar-benar solat yang dikehendaki oleh Allah. Bukan laju-laju, bukan tak ada adab, tuan-tuan. Bukannya ibadat dalam keadaan malas-malas, itu tak haqqa tuqatih. Itu perintah Allah sebab haqqa tuqatih. Sebab kalau sekadar nak melakukan amal, semua orang boleh buat amal. Munafik pun beramal. Tapi munafik beramal tidak sebenar-benar beramal di sisi Allah. Hanya orang beriman saja boleh beramal dengan bersungguh-sungguh amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu utama. Yang kedua, dari segi suruhan, dari segi larangan pun begitu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ada taubat nasuha tu. Allah tak suruh bertaubat saja, tapi Allah suruh taubat dengan taubat nasuha. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taqullah haqqa tuqatih. Sama juga tuan-tuan. Jadi kalau bertaubat, kena bertaubat daripada sekalian dosa, tuan-tuan. Jangan ambil sebahagian. Bertaubat daripada tengok orang perempuan, bagus, alhamdulillah. Bertaubat daripada sifat riak, bagus, tapi merokok juga. Minta maaf. Jadi maknanya ada benda-benda yang kita tinggal, ada benda-benda yang kita masih langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, selagi mana hati kita ni dengan maksiat kita buat belum taubat nasuha. Selagi mana ketaatan kita kepada Allah, ada yang kita suka kita buat, ada yang kita tak suka kita tinggalkan, maka belum benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan, hari ni kata ustaz tak ada bala, elok je kehidupan saya. Tuan-tuan, bala kita bila kita buat dosa tak kisah dengan Allah, tu bala tu. Hati mati tuan-tuan. Jadi maknanya bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan coronavirus dan sebagainya, itulah hasil dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Perlu insafi diri tuan-tuan ya. Jadi Nabi SAW menyatakan, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim ma'asmi 3 kali, ada yang selamat. Dan baca juga a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Jadi doa ni kena baca subuh, maghrib. Jadi saya menganjurkan kepada imam untuk sentiasa baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali dalam doa. Dekat dengan doa, dalam kita berdoa alhamdulillah, Allahumma ahyina bil iman dan sebagainya, masukkan bismillahirrahmanirrahim. Sebab jemaah ni ikut kita. Kalau kita tak baca, mungkin orang pun lupa, tuan-tuan ya. Kalau tidak pun zikir lepas sembahyang tu, lepas Allah habis waktu bismillahirrahmanirrahim pun boleh juga. Afdalnya masuk doa. Nanti maghrib nanti imam baca doa, sebut bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan ya. Jadi dia masuk dalam doa juga. Jadi kita pakai amin nanti. Jadi mudah-mudahan kita semua ni selamat lah daripada benda-benda coronavirus ataupun virus yang lain lah, tuan-tuan ya. Jadi itu hebatnya orang Islam ni, kerana orang Islam ni dia ada Allah, dia tak takut selain daripada Allah, dan dia yakin yang beri manfaat dan mudarat itu adalah Allah, tuan-tuan ya. Cuma tuan-tuan, saya nak pesan satu lagi perkara yang kita kena faham, satu lagi perkara. Walaupun Nabi SAW dia dah memberi kita doa-doa khas untuk kita mengelakkan diri daripada perkara tersebut, satu lagi perkara yang kita kena faham,
Walaupun ada ubat-ubatan hari ni, dengan cerita Israel dah jumpa ubat untuk vaksin kepada coronavirus ni atau COVID-19 ni, dan kita tengok China pun dah ada dah, dia orang jumpa kepada vaksin ni, kalau Allah Alam katanya. Jadi tuan-tuan, ubat ke, doa ke dan sebagainya, satu lagi perkara ini kita kena faham konsep. Ini konsep kena faham, tuan-tuan. Baik, jadi doa tadi tu tuan-tuan, dia tak akan bermanfaat. Satu lagi perkara kena faham, bacalah 1000 kali pun kalau kita tak betul hubungan dengan Allah, itu selalu lagi kena faham, tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita tengok perawat-perawat Islam, kalau siapa-siapa yang belajar perubatan Islam, dia tahu lah tuan-tuan, belajarnya sama dan ayat rupiahnya sama, tetapi ada orang pergi dengan perawat ni tak sembuh, dia baca benda yang sama, tuan-tuan, dia baca ayat rupiah yang sama, guru yang sama, tapi pergi dekat ustaz ni lain, ustaz nombor 2, ustaz ni baru baca wa ilah hukum je, keluar dalam cerita, tuan-tuan. Kenapa berbeza tu? Sedangkan zikir sama-sama zikir, tajwidnya sama-sama bagus, lagunya sama-sama bagus, tak bagusnya hati masing-masing. Tuan-tuan, dia antara dua perkara. Sama ada ustaz mungkin minta maaf tuan-tuan perkara ni, tapi jangan tuduh pula tuan-tuan. Tapi benda ni memang realiti ni macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita doa, kita minta doa orang beriman. Sebab apa? Sebab kita yakin orang dekat kepada Allah, tu guru kita ni doa mereka lebih makbul daripada doa kita. Maka ni perkara biasa, tuan-tuan. Dah pasti orang yang lebih dekat kepada Allah ni doa mereka lebih didengar oleh Allah, tuan-tuan. Itu kadang-kadang kita minta berkeberkatan doa orang beriman, jumpa ustaz doakan saya, ustaz doakan saya. Sebab apa? Sebab doa-doa mereka lebih berkat kadang-kadang. Itu perkara biasa. Dia dua perkara. Satu, rawatan ni menjadi oleh kerana doa, oleh kerana orang tu, dia orang dekat kepada Allah. Yang kedua, kalau orang ni betul-betul baik kepada Allah, pesakit tu pula masalah. Ini dua-dua beriman dah ni, dua-dua bagus ni, tapi bila dia doakan tak sembuh, kita tu kena tanya diri kita dengan Allah, dosa kita banyak mana dan sebagainya, sehingga Allah menghalang syifa untuk diri kita. Tuan-tuan, jadi kita sendiri sekarang ni beramal, ini coronavirus datang ni, kadang-kadang tak datang kesembuhan kepada kita. Allah tak hindarkan kita daripada penyakit ni kerana Allah marah kita. Sebab kita kena faham, yang beri manfaat mudarat bukan bismillahirrahmanirrahim, itu sebagai sandaran saja, sebagai wasilah saja, tapi yang memberi manfaat itu Tuhan. Jadi kena takut dengan dia, kena baik dengan dia, kena jaga hubungan dengan dia. Itu satu lagi perkara yang kita kena faham, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nak beramal, tapi hubungan dengan Allah kena jaga baik-baik. Kalau kita baca zikir berkali-kali pun nanti manfaat tak sampai, sebab Allah marah pada kita. Naudzubillah. Sebab tu tuan-tuan, antara jalan, tuan-tuan, bukan antara jalan, memang inilah jalannya, tuan-tuan. Jalan yang paling cepat untuk tolak bala yang datang kepada kita ialah jalan taubat dan jalan isafi diri, jalan minta ampun kepada Allah. Jalan yang cepat sekali, tuan-tuan. Kita ni kalau ada masalah penyakit tak sembuh-sembuh, tuan-tuan, berniaga rezeki tak datang-datang, tuan-tuan, banyak masalah, tuan-tuan. Jalan yang paling cepat yang Allah uji kita ialah dengan jalan taubat, jalan minta ampun, jalan dekat diri kepada Allah. InsyaAllah Allah akan semua perkara kita. Sebab tu perkara ni kalau kita tak baiki hubungan dengan Allah, benda ni akan terus tersebar, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, apa nama tu, ada satu kita baca dalam Facebook tu, ada ulama kata, tuan-tuan, Facebook ni Dr. Zulkifli Al-Bakri kata dia apa? Kata dia nak tolak coronavirus ni, virus yang datang ni ialah kita kena amal ma'ruf nahi munkar, tuan-tuan. Sebab hari ni berlakunya sekalian perkara yang tidak diingini ni kerana kita hari ni sombong, tuan-tuan. Kita hari ni saya boleh dalam WhatsApp, dalam Facebook saya, dalam status tu, nanti tuan-tuan boleh baca dalam grup saya lah. Jadi saya akan postkan status tu. Saya boleh, tuan-tuan, antara benda yang manusia tak sedar pada hari ni ialah benda sombong menyediri dia sendiri, tak bawa orang kepada kebaikan, tak cegah orang kepada kemungkaran. Tu benda tu, tuan-tuan. Kita hari ni berapa ramai ibu bapa, tuan-tuan, yang itu baik dah, tapi tak pernah nak tegur anak menantu dia supaya menjadi baik macam diri dia. Hari ni berapa banyak bapa-bapa, ayah-ayah yang dengar pengajian kat masjid, tuan-tuan, yang datang surau pergi sembahyang jemaah, tapi dibiarnya anak bini yang tengok drama kat TV. Mana amal makruf nahi munkar gitu, tuan-tuan. Hari ni berapa ramai kita sama-sama kawan bertahun-tahun ni, tapi tak pernah nak tegur kawan yang buat perkara yang tak baik, tak pernah nak ajak kawan-kawan kita, jiran sebelah kita dengar pengajian ilmu. Kita sombong, maknanya kita ni pentingkan diri kita sendiri. Tapi kalau ada perasaan nak tegur tu, okey lagi, ni tak kisah. Tak kisah ni kepala, tuan-tuan.
Nabi SAW menyatakan, bila umat aku di akhir zaman dalam keadaan membiarkan perkara mungkar dan tak bawa manusia kepada amal ma'ruf, Nabi kata tunggulah bala datang daripada Allah. Hari datang bukan kita sibuk dengan diri kita sendiri saja, bukan. Jadi maknanya kena gunakan handphone, manfaatkan untuk kita bawa amal ma'ruf nahi munkar. Gunakan tuan-tuan, share video-video yang baik tuan-tuan, jangan malas. Yang kita tengok kebaikan dia, kita panjang-panjangkan. Kalau kita mampu bercakap. Satu lagi, kita ni kadang-kadang tuan-tuan, begini kita ni kadang-kadang, kalau Ustaz cakap kan terasa hati Ustaz. Tuan-tuan, saya tak suka dengan perkataan tu. Saya kata sampai bila nak jaga hati manusia dan membiarkan hati dan membiarkan Allah. Allah kita kadang tak ada hati dah tuan-tuan. Allah bukan ada hati macam kita. Tapi Allah juga maksudnya dia ada sifat marah, sedih dan sebagainya. Sampai bila kita nak jaga manusia, kita nak biarkan Allah. Tuan-tuan, kita sanggup nak jaga hati manusia dan kita biar Allah dalam keadaan sedih, duka cita oleh kerana perangai kita, nak jaga hati. Sampai bila tuan-tuan? Sedangkan dia melanggar perintah Allah. Siapa yang kita nak jaga manusia ke nak jaga Allah, tuan-tuan? Sebab tu Nabi SAW tegas perkara ni. Tuan-tuan tengok Nabi SAW. Nabi kata, "Lau Fatimah binti Muhammad sirqah, laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Kita ni sahabat ni, ustaz kawan saya, nak jaga hati. Nabi kata, kalau anak aku dia mencuri, aku potong tangan dia. Tegas dalam agama. Kita nak jaga hati anak, nak jaga hati. Sampai bila nak jaga hati orang sedangkan dia buat maksiat kepada Allah? Bukan jangan guna perkataan-perkataan tu. Fikir Allah. Maksudnya buat kerana Allah. Kita sanggup nak jaga hati orang dan kita membiarkan Allah bercerita dengan keadaan kita. Kita kena jaga Allah lebih utama mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya nampak tak banyak tak kelemahan kita hari ini? Banyak. Tu tak kira lagi dalam perkara yang lain, dalam perkara hati-hati kita yang lalai dan sebagainya. Maka banyak perkara hubungan kita dengan Allah tu tak kira sifat-sifat mazmumah lagi dan sebagainya. Dengan sosial ni ada, maka hari ini banyaklah dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena sentiasa insafi diri kita. Jadi tengok dosa 9 ni, tuan-tuan. Jadi kita sambung nak dengan hukum akal. Hukum akal untuk kita menanami pengajian tauhid ni, timbangannya adalah akal lah, tuan-tuan. Untuk kita maknanya menentukan suatu keputusan dengan akal. Kita ni 7.11, jadi 7.23 masuk sembahyang sunat Isyraq. Tuan ni, jadi sembahyang sunat Isyraq ni kelebihan dia seperti mana solat, seperti mana pahala haji dan umrah. Tuan, hari-hari biasa saya kuliah, saya ada kelas kan, saya terpaksa balik awal. Tuan duduklah, tuan. Ni saya tengok ramai balik tuan. Kalau tak dapat duduklah, rugilah. Kalau lagi 5 minit tiba-tiba tuan balik, Allah ruginya saya rasa, tuan. Tapi tak apalah, masing-masing nak masuk Isyraq balik juga Allah ruginya. Kalau dah berapa hal tak apalah. Kalau hal tak penting, duduk dululah tuan, zikir dululah. Ambil 5 minit tu sembahyang sunat Isyraq, tuan. Rugi sangat kita balik. Kalau lagi setengah jam tak apa, ni lagi 5 minit, lagi 10 minit kita balik, bacalah Quran ke, zikir ke, tuan. Jadi orang beriman dia rasa rugilah esok di akhirat kelak. Maksudnya pahala haji dan umrah terlepas begitu sahajalah, rugi, tuan. Ni balik belaka rugilah. Kalau boleh duduk-duduklah. Hari ni kita cuti, kita boleh buat lama sikit lah. Sampai 23 kita berhenti. Kalau waktu cuti, imam boleh baca panjang sikit, sikit panjang-panjang pun tak apa, sebab kita masa panjang nak sampai ke Isyraq ni. Sebab Nabi SAW menyatakan, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa solat subuh secara berjemaah, thumma qa'ada, kemudian duduk i'tikaf dalam masjid, yazkurullah fihi, diingat pada Allah, dengan Quran ke, dengan kuliah dan sebagainya, hatta tatlu'a syamsu, diingat pada Allah sampai naik matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia sembahyang sunat Isyraq 2 rakaat, kana lahu, adalah bagi orang ni ka'ajri hajjatin wa umratin, macam pahala haji dan umrah dalam masjid tamah. 3 kali ni disebut rugi, tuan. Kita nak pergi haji umrah tak boleh dah lagi. Hari ni Mekah pun tutup dah, tuan. Kalau tengok di Kuwait sekarang ni, tuan, ada azan, mereka amalkan azan pada zaman Nabi SAW. As-salatu khairun fi buyutikum. Ada sekarang ni azan di Kuwait, tuan. Maksudnya corona ni punya hal sampaikan bila panggil azan tu pernah berlaku bersama Nabi. Zaman Nabi SAW bila mana berlaku tu hujan yang sangat lebat, maka ditambah azan tu.
Maksudnya solat di rumah kamu lebih baik. Maknanya begitu nah. Kalau dalam keadaan yang sangat darurat lah, dan kita dah sampai tahap itu insya-Allah nah. Jadi maknanya solat di rumah itu lebih baik. Gitu nah. Jadi kenapa untuk saya nak buat apa kan? Kenapa saya sebut perkara dulu dan ni? Cuma ada boleh masuk di situ kan eh? Jadi maknanya dalam keadaan darurat memang boleh sampai macam tu ada perkara yang sampai dengan tiba-tiba masuk di situ kan eh? Saya nak sebut mengenai dengan haji dan umrah tadi nah. Kalau ada masa buatlah pergi tak apa eh? Pertama disebut wajib akli wajib. Dah saya sebutkan pada sebelum ni, hukum akal ni tuan-tuan, kita bukan, maknanya bukan pengarang kitab kita ni Syekh Abdul Ghani Yahya ni dia yang mencipta software akal ni dah. Akal tu sudah ada dalam ni, softwarenya sudah ada, wajib, mustahil, harus dah ada. Cuma hari ni kita nak gunakan sahajalah. Jadi kita menolak orang yang mengatakan orang mengaji sifat 20 ni guna akal dan sebagainya. Bukan kita guna akal, maksudnya akal tu memang sudah Allah hidupkan dalam otak kita ni, dah ada dah software bersihannya. Kita dah ada dah hukum hakam tu dah ada dah, cuma kita nak gunakan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja tuan-tuan ya. Jadi pertama, apa yang ada dalam akal kita ni, kita akan menghukumkan sesuatu itu wajib tuan-tuan. Macam kita katakan bila ada anak mesti ada mak dan ayah. Yang tu kan memang ada dalam akal kita, bukan baru hari ni kita nak fikir tuan-tuan. Tuan-tuan tengok meja ni, pasti kita faham ada yang buat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok meja ni baru nak fikir, nanti aku termenung ni sejam, aku termenung sejam. Tuan-tuan, tak ada orang nak termenung sejam lah tuan-tuan. Bila kita tengok meja, tahu dah orang tak ada orang buat meja. Sesaat kita tahu dah tuan-tuan. Sebab benda tu ada sini dah kan, duduk sini dah. Jadi kita mengeluarkan saja tuan-tuan. Tengok api, pegang panas, tahu dah tu, akal tahu dah panas jangan pegang. Tak ada orang kau pegang api je, aku fikir je api ni panas aku sejuk. Tak ada gitu tuan-tuan. Orang tahu dah. Jadi benda tu ada sini dah, bukan baru nak fikir-fikir, tak ada, ada duduk sini dah tuan-tuan. Jadi kita guna saja. Jadi maknanya dalam hukum akal ni ada yang wajib. Macam kita kata dua itu satu tu separuh daripada dua. Itu wajib lah tuan-tuan. Ada bapa, ada anak, maknanya mesti ada mak ayah, itu wajib lah. Ataupun kita kata mestilah anak itu kemudian daripada ibu bapa dia, itu wajib. Mana boleh anak lahir dulu, mak bapak lahir kemudian. Itu mustahil tuan-tuan. Kalau ada orang cakap begitu, orang gila cakap gitu tuan-tuan. Jadi akal kita ni dah hukum dah, dia wajib itu keadaan. Mustahil ada anak mak bapak tak ada ni. Mana mak ayah awak tak lahir lagi? Mustahil tuan kata gitu nah. Jadi mustahil akal tak boleh terima. Kau ni bengong ke apa? Mana boleh kau ada mak ayah kau tak ada? Mestilah mak ayah kau ada dulu tuan-tuan. Jadi akal kita boleh hukum dah perkara gitu. Ni kita nak guna untuk Allah pula. Benda tu ada dah kat sini, dalam ni dah ada dah tuan-tuan. Yang ketiga, saya tak baca, dia sebut wajib akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal. Maksudnya wajib akli ni contohnya tuan-tuan, ada anak dahulu daripada akal. Ada anak kemudian daripada ada mak ayah tuan-tuan. Jadi mustahil kita kata ada anak mak ayah tak ada. Tak boleh terima akal. Jadi tak boleh terima akal tentang tiadanya gitu tuan-tuan. Hakikatnya mesti ada. Mesti ada mak ayah baru ada anak. Itu makna wajib begitu tuan-tuan. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, bersifat wujud, bersifat baqa' dan sebagainya, maka ialah mesti ada Tuhan itu bersifat qidam. Nanti disyarah oleh tuan-tuan panjang tadi. Kedua disebut mustahil. Mustahil akal ini tak boleh terima akal. Mana boleh gitu? Tak boleh terima iaitu perkara yang tiada terima akal akan adanya. Adanya macam mana tuan-tuan? Maksudnya adanya anak sebelum ada mak ayah. Mana boleh gitu? Mustahil ada anak tak ada mak ayah tuan-tuan. Ataupun ada anak mak ayah tak lahir lagi. Pelik bunyi gitu tuan-tuan. Itu mustahil akal. Tak boleh terima akal. Tak boleh terima ada je benda gitu. Mustahil berlakunya macam Tuhan mustahil itu. Ada mak ayah baru ada anak. Gitu tuan-tuan. Hakikatnya mesti tiada. Mesti tiada benda-benda yang berlaku begitu, mesti tiada. Yang demikian apabila dikatakan mustahil Tuhan bersifat dengan baharu. Baharu ni maksudnya baru diciptakan. Maka maksudnya tiada sekali-kali Allah itu baharu, mustahil tuan-tuan. Kalau kita kata Allah tak ada, macam mana kita kata Allah tak ada sedangkan alam ni ada? Macam kita kata tadi apa tuan-tuan? Ada anak.
mak ayah tak ada. Kau betul ke tak betul kau ni, otak kau ni betul ke ni, tuan-tuan. Ada anak mak ayah tak ada, pening lah kau ni, tuan-tuan. Kau ni boleh masuk tanya rambutan ni, mak kau tak ada ni, mak ayah kau mana? Belum lahir ustaz. Pening kata gitu, tuan-tuan. Tengok apa untung 1 juta, dalam bank 1 juta, bank tanya, awak mana dapat 1 juta ni? Perniagaan. Mana perniagaan awak? Belum niaga lagi, untung datang dah. Mana mahu perniagaan tak ada, untung datang dulu. Perniagaan mesti ada. Tuan-tuan, ada perniagaan saya. Perniagaan saya tak sampai tapi keuntungan dah sampai dulu, tuan-tuan. Mana mahu gitu. Mesti ada perniagaannya baru ada keuntungannya gitu, tuan-tuan. Jadi maknanya mana mungkin ada alam tak ada Tuhan. Alam ada, Allah tak ada. Mustahil gitu. Ada meja, tak ada pencipta. Kita ada siapa buat meja, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba menjemur dalam mandi air boleh pom ada. Ini mustahil akal. Itu mana mustahil akal? Akal tak boleh terima. Jadi kita tengok alam ni bukti kepada kebesaran Allah. Nanti kita akan masuk lah tu. Ni baru ni nak ada akal kita supaya berfungsi. Berfungsi benda ni ada dah dalam akal kita. Yang ketiga disebut harus akli. Harus, tuan-tuan. Harus ni maksudnya akal kita ni duduk tengah-tengah. Ada boleh, tak ada boleh. Macam mana Ustaz? Contoh mak ayah kahwin. Ada anak, tak ada anak, harus akal. Tuan-tuan. Ada orang kahwin, tak ada anak. Macam mana? Tak ada rezeki. Ada orang kahwin, dapat anak, harus. Tuan-tuan. Tapi kalau kita kata anak tadi ada mak ayah tadi, itu bukan harus. Mana boleh gitu? Bila ada anak mesti ada mak ayah. Pelik anak ada mak ayah tak ada. Jadi akal kita ni tak boleh terima ada anak tak ada mak ayah. Tapi kalau ada mak ayah, ada anak tak ada anak, itu perkara biasa. Iaitu perkara yang terima akal adanya dan tiadanya. Dua boleh. Tuan-tuan, kalau kita kata api tadi kan, maka kalau pada api panas lah. Tuan-tuan, wajibnya begitulah. Tapi dengan kuasa Allah boleh api itu tak jadi panas. Jadi harus. Jadi hukum harus ni maksudnya akal kita boleh terima ada atau tiada. Dengan jalan berganti-ganti. Ganti-ganti macam mana? Ada orang dia kahwin dapat anak, ada orang kahwin tak dapat anak. Jiran sana kahwin tak dapat anak pula, dia berganti-ganti, kejap dapat, kejap tak dapat, kejap dapat, kejap dapat. Jadi harus pada hukum akal, saudara. Maka hakikatnya boleh menerima ada, boleh menerima tak ada. Harus ni maksudnya duduk tengah-tengah. Tiada seperti keadaan seorang itu, ada kalanya boleh ia bergerak, ada kalanya boleh ia diam. Itu harus, kan? Ada orang dia diam. Ketika mana dia diam, kan? Dia diam ni dua keadaan, kan? Ketika mana tidur dan ketika mana mati, itu ada mana. Dan bergerak bila masa, kan? Habis bahagian hukum akal, tuan-tuan, ya. Seterusnya kita akan masuk satu persatu tadi lah, tuan-tuan. Bahagian wajib akli ni apa maksud dia? Bahagian mustahil akli dan bahagian harus akli. Dia cerita bahagian ni, tuan-tuan, sebab kita akan gunakan bahagian ni untuk kita belajar sifat-sifat Tuhan nanti. Sebab kita nak yakin keadaan Allah tu, akal kita lah yang akan meyakinkan kita. Sebab apa jatuh golongan etis, tuan-tuan? Etis ni tak bertuhan, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab akal dia tidak dipandu kepada perkara yang betul. Akhirnya dipikir semasa Allah tak ada. Allah tak ada. Hakikatnya, tuan-tuan, tak ada manusia boleh menafikan Allah tak ada. Tak ada manusia boleh menafikan hidup di alam ini tidak ada Tuhan. Walaupun dia etis, walaupun dia kafir, walaupun dia sembah berhala dan sebagainya, semua manusia telah dicop oleh Allah dalam roh dia, pengakuan dia kepada Allah semua dah ada. Sebab tu, tuan-tuan, semua manusia memang ada nur cahaya daripada Allah tu ada, tapi duduk dalam. Sebab tu orang kafir siapa-siapa pun, tuan-tuan, kalau kita betul-betul dakwah mereka, buka minda mereka, buka pemikiran mereka akan terima Islam sebenarnya, tuan-tuan, ya. Sebab di alam roh tak ada Islam, tak ada kafir, semuanya beriman kepada Allah. Di mana Allah keluarkan roh-roh daripada tulang sulbi Nabi Adam itu, semuanya mengaku qalu bala alastu bi rabbikum qalu bala, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, sejahat-jahat mana pun manusia itu, tuan-tuan kena yakin hidayah Allah tetap ada. Cuma kita kena usahakan, jangan putus asa dengan rahmat dan hidayah daripada Allah. Tetap boleh orang seorang mendapat hidayah selagi mana maksudnya memang ada yang Allah tentukan dalam hati mereka, sifat ketuhanan itu memang ada, tuan-tuan, ya.
Sebab Allah dah copkan tentang pengakuan sekalian makhluk ni, pengakuan itu sentiasa dalam hati dia. Sebab tu orang etis ke tak etis pun tuan-tuan, itu hanya sekadar logik akal dia, tapi hati dalam dia tetap mengatakan aku ada Tuhan, aku ada Tuhan. Tu tak boleh buang, sebab Allah dah patrikan perkara tu tuan-tuan ya. Jadi semua orang ada perkara tersebut ya. Jadi bahagian wajib akli adalah wajib akal terbahagi berdua. Ni semua sama tuan-tuan. Yang mustahil pun terbahagi kedua, harus pun terbahagi berdua. Ni kita ringkas-ringkas je tuan-tuan ya. Jadi orang etis tu tuan-tuan, dia tak bertuhankan kepada Allah tu kenapa? Fungsi akal dia rosak. Dia pergi-pergi tak jumpa, akhirnya dia kata Allah tak ada tuan-tuan ya. Dia kata alam ni terjadi dengan semula jadi. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita manusia ni pun tanpa sedar kita pun jadi etis juga. Jadi etis tuan-tuan ya. I'tiqad kita jaga-jaga. Bila kita masuk pengajian tauhid, jangan sebut perkataan semula jadi. Jangan. Itu dah masuk golongan etis yang masuk dalam pemikiran kita. Ni kenapa tiba-tiba hujan ni? Ni memang dah percaturan alam ni macam ni lah. Kita kena sebut Allah, ni kehendak Allah begitu. Kita ada Tuhan kan. Jangan sebut dah memang macam ni lah. Bila berlaku tsunami, orang kaji, ni ada desakan daripada bawah dan sebagainya. Tapi kita kalau ada Allah, kita faham itu semua kehendak dia yang mencetuskan tolakan daripada bawah sebagai peringatan kepada manusia. Kita tengok alam ni, kita tahu perbuatan itu perbuatan Allah, dan kita ambil akibat, ambil pengajaran tuan-tuan. Bagi orang yang tak ada Tuhan, dia pandang sebab-sebab. Ni kenapa datang coronavirus ni, dia pun mengkaji dah sebab daripada binatang itu dan sebagainya. Dia tak nampak perbuatan Allah, akhirnya dia tak mensafi diri dia tak bertaubat kembali kepada Allah. Orang Islam, dia yakin semua perbuatan Allah adalah pengajaran untuk kita. Pengajaran untuk kita. Allah nak ajar kita. Kalau benda yang baik, Allah nak ajar kita, itulah tanda keredaan dia kepada kita. Kalau kita semayang, kita zikir, kita dekat diri pada Allah, Allah memudahkan urusan kehidupan kita. Kenapa Allah tunjukkan kemudahan itu? Allah nak beri semangat kepada kita, wahai hamba, aku sayang kepada kamu, sebab tu aku tolong kehidupan kamu. Allah datangkan untuk menzahirkan kasih sayang dia, rahmat dia, memandang dia, pertolongan dia. Kita semakin semangat nak beramal. Tapi ada perkara yang tak baik, orang beriman mengisafi diri dia, ya Allah, dosa aku kepada kamu ya Allah, sehingga kau datangkan perkara dalam kehidupan aku. Tu orang beriman. Orang etis sebab apa? Ni alam, ni binatang, nampak alam, tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman jangan ni semula jadi. Mana ada semula jadi? Ni kebetulan, mana ada kebetulan? Ni nasib baik. Sebut Allah lah. Islam ajar alhamdulillah, innalillah. Dua tu je tuan-tuan. Perkara baik alhamdulillah. Kenapa semula jadi ya tuan-tuan? Muju tuan-tuan, buat muju tak nampak Allah tuan-tuan. Muju apa? Alhamdulillah. Islam tak ajar muju gitu tuan-tuan. Islam ajar alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Islam ajar kita balik pada Allah. Kalau satu perkara yang tak baik, jangan sebut celaka, bodoh tenging, jangan celaka, jangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, balik pada Tuhan. Insafi diri, taubat dan sebagainya. Orang etis, ni semula jadi ya. Mana ada Tuhan? Kita kan ada tak sedar masuk etis dalam pemikiran kita. Bila dia tengok alam ni tak nampak Allah, etis lah tu. Tak sedar ke Tuhan, dia nampak alam gerak sendiri ya. Etis lah tu. Buang perkara gitu Kadang-kadang ada kawan-kawan yang cakap begitu, sebut ni, kau jangan cakap begitu, bahaya cakap begitu. Kadang-kadang akidah kita ni rosak oleh kerana tiga lah: percakapan, hati dan perbuatan. Perbuatan kita, jumpa umum, rosak akidah kita. Cakap kita, nasib baik dan sebagainya, rosak akidah kita. Jaga baik-baik itu pegangan hati kita sebenarnya. Adalah wajib akli terbahagi kedua. Pertama, wajib akli daruri. Daruri ni senang tuan-tuan ya. Maksudnya perkara yang mudah nak dicapai. Wajib akal tapi wajib yang senang nak dapat tuan-tuan ya. Tak payah nak fikir-fikir, tak payah tuan-tuan. Macam kita kata tadi, meja ada orang buat, tak payah sejam nak fikir, nanti masuk bilik nak fikir, tak payah tuan-tuan. Tengok meja tahu dah ada orang buat tuan-tuan. Itu senang. Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiada berkehendak kepada bahasan. Kita nak tetapkan meja ni ada orang buat, tak pun nak bahas. Nanti nak bahas, nak buka kertas kerja tuan-tuan. Tak ada orang buat gitu tuan-tuan. Nanti nak fikir seorang-seorang, tak ada lah. Tengok tahu lah tuan-tuan. Jadi tak perlu kepada bahasan dan mendirikan kenyataan. Tak perlu nak datangkan hujah dalil, tak payah. Seperti menghukumkan satu itu tetap separuh dulu. Tak payah fikir dah. Bila sebut satu, memang separuh dulu lah. Dua ni separuh dulu apa? Satu lah. Separuh daripada 5
2.5. Separuh daripada 10, 5. 5 itu separuh daripada 10. Itu tak ada fikir panjang-panjang tuan-tuan. Yang kedua, wajib akli nazari dipanggil. Ni kena fikir. Kena ada hujah, kena ada dalil dan sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang menetapkan siapa akal kita kan, suatu manfaat akalnya penting. Kalau tak ada akal, kita tak kenal Tuhan macam mana tuan-tuan. Akal ini tengok alam, siapa buat alam ni dan sebagainya. Akal ni berfungsi tuan-tuan. Kok mana-mana pun akal ni perlu ada. Sebab tu kalau ada orang kata mengaji sifat 20 guna akal, mereka tak faham tuduh kita cakap macam tu tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang ni dia menuduh kita mengaji sifat 20 ni orang yang mengaji menggunakan akal. Kita bukan menggunakan akal untuk berdalilkan Allah, bahkan kita gunakan akal untuk kenal dia dan dekat dengan dia. Itu sebenarnya tak guna akal tu, nak guna apa? Nak guna lutut pula kan. Guna akal lah, nak kenal Tuhan. Akal ni kan dia boleh membeza mana baik mana buruk. Itu kan. Iaitu akli, wajib akli nazari. Kalau tuan-tuan nak tulis bahasa Arab dia nun zat roya nazari. Nazar dipanggil. Tadi akli daruri dad roya daruri, iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada fikiran. Yang ini nak tetapkan bagi ada ni kena fikir. Kena fikir tuan-tuan ya. Dan perlu kepada pembahasan, kena faham serta mendatangkan dalil-dalil. Kena ada dalil atas ketetapan hukumannya. Nak tetapkan wajib ada ni kena ada dalil, kena bahas dan sebagainya sampai tahap yakin. Seperti menghukumkan wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam. Tuan-tuan nak sebut kepada orang kafir, nak sebut kepada kita, nak sebut Tuhan ni ada. Nak bahas tentang Allah ni dia ada, sifat wujud ni ada. Bahkan Allah ni ada sebagai Tuhan kita tu. Nak jawab kepada orang ateis, dia tak yakin Tuhan ada. Nak bagi dia yakin Tuhan itu ada, kita kena bahas dengan dia, kena terang panjang-panjang, kena datang dalil dan sebagainya. Nak meyakinkan seorang itu Allah ni wujud, wujud ada tuan-tuan. Jadi nak menghukumkan itu kena ada dalil-dalil tuan-tuan ya. Nanti dia akan ajar satu-satu macam mana kita nak sampai yakin kepada Allah itu ada kat depan nanti tuan-tuan ya. Dia akan bawa memandang kepada makhluk dulu, lepas memandang kepada diri pula, kemudian memandang kepada alam, dan akhirnya memandang kepada pencipta alam. Gitu lah. Dia bawa sikit. Jadi orang etis ni bila kita masuk dalam muka surat 12 nanti sebelah tu tuan-tuan, nanti orang etis pun kalau dia dengar bahasan ni dia tak betul nak hujah ni. Ini maksudnya akidah ni tuan-tuan. Bila kita belajar dengan akidah yang betul, dengan ilmu yang betul, kita akan dapat yakin kepada Allah. Yakin ni yang nak tuan-tuan. Bila ada yakin ni orang tak boleh nak tolak kita lah tuan-tuan. Macam hari ni ada orang kafir kadang-kadang nak menirukan orang Islam. Macam kata Siti Kasim tuan-tuan. Siti Kasim dia kata apa? Dia kata siapa buat Tuhan? Dia kata ni Siti Kasim punya Tuhan. Dia nak meragu-ragukan orang Islam. Dia kata Allah ni buat kita. Kita fikir siapa buat Allah tuan-tuan. Dia cakap begitu kan. Tu kalau orang tak belajar akidah ni, tak mengaji dalam kuliah begini tuan-tuan. Kita tuan-tuan kena dalam pengajian akidah ni dua sebab. Pertama tuan-tuan, kita nak belajar ilmu akidah ni, pertamanya kerana kita nak ilmu ni supaya dengan ilmu ni meyakinkan kita tuan-tuan. Hari ni kenapa kita yakin ada akhirat, yakin ada syurga? Kerana kita ada ilmu, kita belajar. Lepas tu pertama tuan-tuan, kita mengaji akidah ni dan dapat ilmu akidah untuk dapat yakin. Kedua tuan-tuan, mesti berguru, mesti belajar sebab nak dapatkan keberkatan ni. Dua tu nak. Maknanya ada orang kadang-kadang baca kat rumah, baca seorang-seorang. Kadang-kadang syaitan masuk. Dia mungkin boleh baca tapi berkat ada. Tapi bila berguru, bila ada kitab, berkat tu kita nak. Berkat ni apa? Bercampur-campur. Maksudnya ilmu yang kita boleh tu Allah berikan ketenangan dengan ilmu yang kita dapat dan bertambah-tambah keberkatan, maksudnya bertambah-tambah iman kita kepada Allah. Saya belajar daripada guru saya. Guru saya belajar daripada guru saya. Jadi sanad-sanad ni turun kepada tuan-tuan, menyebabkan keberkatan tu mengalir kepada kita pada hari ini. Sebab tu kena ada dalam majlis ilmu, kena duduk dalam majlis kuliah begini, tak boleh dengar dalam YouTube dan sebagainya. Satu lagi tuan-tuan, dalam YouTube dan sebagainya pengajian tu tidak tersusun. Kadang-kadang dengar bab ni, tapi kalau kita dia susun daripada asas masuk kepada pertengahan, masuk kepada yang tinggi, maka kita belajar ni ikut tangga daripada bawah sampai ke atas, barulah kemah ilmu kita ni. Maksudnya kalau rumah tu tuan-tuan, orang tamu ada, bilik pecah pula tuan-tuan, belakang dapur tak siap pula, tak siap belaka.
Kita nak satu rumah siap ada. Depan ada, belakang ada, tengah ada. Ilmu ni mengaji dengan tengah. Betul kan asas tak ada berubah. Betul kan nak ngaji tinggi pula. Ini siap sana rosak. Iman kita ni tak sempurna dengan Allah. Bahagian tu kita tahu, bahagian ni kita tak tahu pula. Sebab tu kan ada kitab. Kena ikut satu persatu dia punya syllabus dia. Ulama kita ni habis roh tenaga. Ulama kita ni habiskan masa dah. Nak fikir macam mana nak bagi faham kepada umat di akhir zaman ni dengan mereka menulis daripada asas sampai kepada hujung. Jadi mereka ni banyak dah sumbangan mereka kepada kita manusia di akhir zaman ni. Tulis kitab dan sebagainya dan susun pula daripada asas pendengar sampai akhir. Kita hari ni berterima kasih dengan mereka, tuan-tuan. Kita ni tu apa? Minum air je. Dia orang ni jenuh kata apa, kerah masa tenaga nak bacuh air, tuan-tuan, nak cari ramuan-ramuan air. Kita ni ambil cawan tuang minum tu saja. Allahu akbar, tuan-tuan. Imam Syafi'i nak tulis kitab Al-Um bukan senang. Nak datangkan hadis-hadis Nabi bukan, tuan-tuan. Hari ni mazhab Imam Syafi'i belajar je. Ni wajib, ni sah, ni batal, tu sahaja. Imam Syafi'i susun baca dah. Subhanallah, ni besar jasa-jasa ulama kita, tuan-tuan. Kita nak susun kitab ini tak terlampu. Nak susun wajib akal, harus akal dan sebagainya, tuan-tuan. Bukannya senang. Melainkan mereka-mereka ni orang yang telah berkhidmat sepenuh diri mereka untuk Allah SWT. Kita hari ni duk minum air mereka, tapi mereka nampak apa? Ini saham akhirat mereka. Maka mereka bersemangat, sampai hari ni pahala mengalir kepada mereka. Kita hari ni berterima kasih banyak-banyak, Jadi kena belajar ikut syllabus baru sempurna kita punya ilmu pengetahuan tentang Allah. Kalau kita tertinggal, dengar balik. Saya buat rakaman kuliah dan sebagainya, dengar balik supaya top up balik, tuan-tuan ni. Nanti tuan-tuan kalau dah sedap dengan pengajian ilmu ni, dah seronok, dah asyik, dah ikut ni, tuan-tuan akan rasa rugi kalau tak pergi. Alamak, habislah aku hari ni. Mesti ada satu bab yang Ustaz cerita aku tak tahu hari ni. Lompong habis dah kita hari ni. Bahagian harus lompong hari ni. Kita kalau dah asyik, dah faham, dah seronok, kita nak turun satu-satu, tuan-tuan ya. Jadi akidah pun dia ada susu-susu dia, fiqh pun dia ada taharah dan sebagainya. Kalau tasawuf pun dia ada sifat-sifat yang apa, dosa-dosa yang dilakukan zahir masuk kepada batin. Tidaklah kejap sana kejap situ, masuk tengah dah, tidak gitu, tuan-tuan ya. Itu asalnya gitulah, tuan-tuan. Jadi wajib akli nazari ni iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya. Ini dah baca, tuan-tuan ya. Dah sebutlah tadi. Maka tidak dengan senang menghukumkan wajib wujud Tuhan itu, melainkan dengan diadakan bahasan yang mendirikan dalil, tuan-tuan ya. Dari sebab itulah, tuan-tuan, dalam kitab nanti dia akan datangkan sifat wujud, apa bahasan tentang wujud, sehingga kita benar-benar yakin tentang kewujudan Allah. Bukan sekadar tahu. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni bukan sekadar nak tahu tentang Allah, tuan-tuan. Kalau sekadar tahu, anak kecil pun tahu. Tanya anak kita, anak saya Muhammad umur 4 tahun 5 tahun, dia pun tahu. Tanya Muhammad, Allah ada tak? Siapa buat Muhammad? Allah ada, kata dia. Dia pun tahu. Kita bukan sekadar nak tahu, kita nak faham dan yakin. Sebab tu kita kena belajar berkitab ni. Sebab tu kita ni dituntut oleh Allah untuk mengenal dia, bukan sekadar tahu. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni dalam tauhid ni ada 3 maqam ni. Ada orang dia tahu je, ni orang paling rendah, ni bahaya. Silap gaya datang sini kasih kata, siapa buat Allah sudah. Ya juga, siapa buat Allah sudah. Pening kita, tuan-tuan. Dia tak ada hujah. Dia sekadar tahu lah. Tahu ni standard budak kecil tarikah, tuan-tuan. Yang kedua, faham. Yang faham ni maksudnya dia tahu dan ada ilmu tentang Allah. Tahu dah wujud Allah tu dalil-dalilnya apa tu, tahu, faham. Kita tak cukup dengan faham, tuan-tuan. Faham ni yang kita belajar sekarang ni panggil faham lah. Belajar ustaz kita faham. Dia sampai tahap yang ketiga pada ini kenal, mengenal. Mengenal ni apa? Bukan sekadar faham, tahu tak nak, tuan-tuan. Faham ni berkitab lah, belajar, tuan-tuan ni faham dan dalilnya. Quran kata apa yang menyatakan Allah itu ada. Dalil akalnya, apa dalilnya menyatakan Allah itu ada, tu faham. Cukup ilmunya, boleh cerita. Kalau orang kata apa dalil Allah itu, boleh cerita. Faham tak cukup, kena sampai kenal. Kenal macam mana? Kenal ni rasa tentang wujudan Allah. Rasa, tuan-tuan. Hadir perasaan rasa yang yakin Allah tu ada dengan kita. Bila mana ada tu, kadang-kadang kita berdoa, ya Allah aku ni susah, ya Allah tolong aku. Tiba-tiba datang pertolongan Allah. Itu kita yakin Allah ni memang ada sungguh. Kadang kita dalam keadaan kita sakit, kita lupa minta dengan Tuhan. Kita makan ubat, kita jumpa dengan orang, tiba-tiba tak datang apa kesembuhan tu. Dan bila kita berdoa, dah lama lah kita tak minta dengan Tuhan ni, kita jumpa dengan orang dan sebagainya, makan ubat dan sebagainya, seminggu 2 minggu dah tak sembuh-sembuh.
Minggu ketiga baru jumpa Tuhan. Ya Allah, aku ni penuh tak usaha dan sebagainya. Baru nampak Allah. Dan doa. Tiba-tiba terus Allah beri kesembuhan. Datang keyakinan. Ya Allah, rupanya kau maha dekat dengan aku. Aku dibodoh. Pergi cari orang, pergi cari ubat. Aku lupa nak minta kepada-Mu ya Allah. Itu yang kita rasa kehadiran Tuhan tu. Rasa dia memang wujud. Dia maha mendengar. Dia maha tahu masalah kita. Kita je bodoh tak mengadu ke dia. Itu yang kenal dia tu. Bukan setakat kita faham ilmu, tapi kita rasa kehadiran dia tu, pertolongan dia kita rasa. Bahkan jiwa kita rasa tenang. Kita semayang ni rasa menangis, rindu. Kita rasa memang semua-semua dia maha dekat dengan kita, dia sayang kepada kita. Ada sampai tahap mengenal itu. Tapi kalau ilmu tentang Allah tak ada, nak kenal dia macam mana? Sebab tu kita kena mengaji ilmu tauhid ni. Tak boleh Allah ada, Allah sendiri ada. Hujahnya mana? Tak faham tentang dia, tak boleh. Kena ada pengajian-pengajian ni untuk kita dengan Allah ni, bukan setakat tahu, kita faham itu bagaimana, kehendak-kehendak itu bagaimana. Dan mengenal kepada Allah dengan kefahaman yang betul-betul jelas tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni, baru akan datang sifat kenal lagi. Betul-betul ada. Kita faham tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti dekat depan nanti tuan-tuan, satu-satu dia akan bahas ke dalam wujud tu bagaimana. Dan supaya kadang-kadang ada orang faham Allah ni ada, tapi dia faham ada Allah tu macam ada kita, masalah juga. Dia kata Allah ni ada, main Allah berada ke atas ke, Allah ni ada di bertubuh badan macam kita ke. Itu nak kena bahas tu ada yang bagaimana. Nanti rosak juga akidah kita. Saya tu susah kata dengan tuan-tuan, masa saya kecil-kecil tuan-tuan, masa kita tak tahu kan. Mungkin tuan-tuan pun mengalami perkara yang sama dengan saya. Saya ingat Allah ni betul macam kita. Dulu masa kita kecil-kecil, saya angkat tangan, duduk naik ke atas, tengok Allah ke atas. Mana? Kita tak ada ilmu, itu budak-budak kan. Kita kata Allah ni tengah duduk. Saya bayang Allah duduk atas tu. Itu bayangan saya. Maksud kita tak ada ilmu kan. Jadi kita bayang Allah tengok kita, tunduk tengok kita kan. Dia pun dengar kita cakap kan. Dulu kita dengar kata Allah berada di mana-mana. Jadi ingat Allah sebelah kita. Allah tu macam jin. Allah macam jin berjalan tengok kita kan. Ada tak ada ilmunya. Kenapa? Dan bila kita belajar, ada dalil, ada faham, bukan begitu Tuhan rupanya. Nanti kita akan bahas pasal wujud Allah tu tak sama dari segi manusia tu, dari segi fikir tiga keadaan tak sama dari segi zat, sifat dan sebagainya. Jadi itu semua semakin kita faham keadaan Allah yang sebenar tu, bagaimana kebesaran dia, keagungan dia. Jadi kita belajar tentang Tuhan ni untuk apa? Untuk tahu kebesaran, kehebatan dia, keagungan dia, sehingga kita takut dengan dia. Tak boleh main-main dengan dia. Nak buat dosa tak berani dah kan. Hari ni orang langgar Tuhan tak kisah, tak kenal Tuhan kan. Dia tahu dia kenal dia dah kan. Maka dia tak kisah nak lawan Allah dan sebagainya. Tak rasa. Kalau dia semayang, Allahu Akbar. Maklumat hati dia tentang Allah sikit sangat. Jadi dia tak takut dengan Tuhan. Dia tak rasa mulianya Allah tuan-tuan. Tapi belajar sifat-sifat Tuhan ni, maha kayunya dia, sampai macam mana maha kayunya dia, maha mutlaknya kuasa dia, macam mana dia maha mutlak pada alam. Akun kita bila kita baca tuan-tuan, bergetar hati kita. Sampai kita kalau baca kita tauhid ni tuan-tuan, betul sampai dalam hati kita tuan-tuan, tak berani kita nak bergerak di alam ni dengan mudah-mudah. Tak berani nak bergerak tuan-tuan ya. Kita akan bergerak melainkan sedang mana kita nampak pandang kepada Tuhan dan sebagainya tuan-tuan. Itu hasil daripada ilmu ni, itulah benda ni tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan bertambah ilmu tauhid kita ni, bertambah mutu ibadat kita. Semayang kita berubah, zikir kita berubah, sebab kita sudah berzikir dengan kita kenal siapa yang kita zikir. Kita tahu itu. Tak zikir Allah kosong. Macam hari ni tuan-tuan, orang yang tak kenal kereta Lamborghini itu kereta yang hebat, kereta yang macam-macam kelebihan, boleh pecut 300 dia tak tahu tenaga apa, kuda apa, dia tak tahu kadang-kadang. Maka kalau orang cerita kat dia, orang kampung, orang asli, awak nak Lamborghini nak, dia tak rasa apa, dia tak kenal Lamborghini kadang-kadang. Apa benda Lamborghini? Kalau kita bawa balik kampung, bawa dia, ni saya hadiah orang asli kadang-kadang. Dia tengok Lamborghini pelik, dia kata benda apa, dia kata makhluk apa kadang-kadang. Dia tak pernah masuk dalam dunia luar, dia tak kenal, dia tak tahu. Kalau kita bagi pun mungkin dia buat campur masuk sungai kadang-kadang. Kereta mahal kita buat campur masuk sungai, dia nak guna buat apa, dia tak kenal. Tapi kalau orang yang kenal, yang tahu, sebut Lamborghini ni teruja dia, orang nak bagi orang dia sebab dia tahu kereta tu nilai dia bagaimana. Kita tak kenal Allah juga, Allah berisi hati kita. Kita tahu Allah tu macam mana. Orang tak ada maklumat tentang Tuhan, dia tahu Allah ni gitu lah, menjadikan anak sekadar gitu. Dia tak tahu maha kaya Allah sampai mana, maha kaya Allah tu tak takut buat maksiat. Langgar Tuhan main-main je, sebab tak ada ilmu tentang Allah. Lamborghini tak ada ilmu tentang Lamborghini, tak kisah. Dia kena mengaji tauhid. Esok orang tanya dia,
awak dekat dunia kenapa tak belajar ilmu mengenal kepada aku? Tak ada masa ya Allah dan sebagainya. Tu jawab dengan Tuhan. Injin boleh kenal. Tuan-tuan, pakar bahagian minyak, bahagian boiler contoh, tuan-tuan, boleh jaga macam-macam. Ilmu dunia kau ada, kau nak dapat harta benda kan, kau nak dapat apa nama gaji besar-besar, kau kenal dunia kau. Tapi aku ni kau nak sembahyang takut langsung tak ada, kau tak kenal aku. Nak jawab apa kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata aku buat segala-galanya, kamu tak kenal pada aku. Kamu tu bila. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita semua dalam pengajian ini dan Allah buka hidayahnya untuk hidup sama-sama, tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah beri manfaat yang banyak dalam kehidupan kita ni. Kita dalam proses nak belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berilah apa yang Allah beri kepada wali-wali dia, kepada para nabi dia yang yakin kepada Allah 100%, yang semayang begitu lama, meniti air mata kerana kenalnya mereka kepada Allah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Memang kita tak akan dapat semua, tapi semuanya keberkatan, kebiasaan ilmu itu sampai kepada kita, insya-Allah, dan sekadar dengan kepuasan kita, segala yang baik semua datang daripada Allah, dan yang satu jalan yang tuan nak cepat, okay? Kalau nak cepat dapat kenal Tuhan, mungkin nak mengaji ilmu ni kita nak proses lambat. Seminggu sekali, 2 minggu sekali pun cukup tahu. Minggu depan masuk tasawuf ni, tuan-tuan. Jadi jalan cepat untuk Allah beri tuan-tuan ilmu laduni lah, ataupun bukan ilmu laduni, maksudnya ilham lah, ilham kebaikan. Laduni ni jauh, tuan-tuan ni. Dia laduni dengan ilham ni tak sama. Macam hari ni orang untuk pergi kat Ustaz Wan Hizam, tuan-tuan. Ustaz Wan Hizam ni dia kata dapat laduni, bukan laduni. Laduni ni tinggi lagi, dia dapat ilham, boleh kita kata ilham, tuan-tuan. Laduni ni atas lagi, tuan-tuan. Ilham ni biasa bagi orang beriman, bagi orang bertakwa dia akan dapat ilham. Laduni ni dia tak jadi Tuhan, laduni ni tak jadi Allah. Dia bukan main cakap ni laduni. Ilmu laduni ni ilmu yang tak jadi daripada Allah, direct dengan Tuhan, tu panggil laduni. Wa'allamnahu min ladunna ilma, kami ajar kepada kamu daripada sisi kami. Allah sendiri bagi tu, macam Nabi Khidir tu laduni dia panggil. Jadi kita ni macam Ustaz Wahizam ni tak boleh dia kata dia dapat laduni, kita sebenarnya. Sebab ilmu yang dia cakap tu ilmu kitab, ilmu daripada guru-guru, tu bukan laduni. Laduni ni rahsia, tuan-tuan ya. Ilmu direct daripada Tuhan tu ilmu laduni. Kita orang awam ni tak ada laduni, tuan-tuan. Syekh-syekh besar ada laduni, wali-wali Allah agung ada laduni, tuan-tuan ya. Jadi ilham, tuan-tuan ya. Jadi untuk dia ayat Al-Quran mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu. Bila kita bertakwa, Allah akan ajar kita ilmu-ilmu tentang diri dia lah, tentang mengenal dia dan sebagainya. Dalam hadis Nabi kata bahawa siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, Allah akan mewarisi dia dengan ilmu yang dia tak ketahui pun. Jadi macam mana nak cepat ni? Nak ikut ustaz lambat ni? Tuan-tuan takut lambat. Zikir banyak-banyak, tu jalan ni. Tuan-tuan ingat Allah banyak-banyak. Sebut Allah, Allah, Allah. Sebut nama dia. InsyaAllah semakin kenal dia, semakin Allah berikan rasa kebesaran dengan diri dia. Esok kitab ni berjalan, tuan-tuan dah ada maklum, tuan-tuan dah ada satu panggil apa? Suatu anugerah Allah tentang diri dia telah ada. Bila kita baca, sedap. Kita akan rasa seronok baca. Sebab hati kita sudah berjalan dengan Allah SWT. Jalan nak cepat, tuan-tuan ya. Nak cepat, zikir Allah banyak-banyak. Hari itu Allah akan berikan ilham yang baik, insyaAllah. Jadi segala yang baik itu semua datang daripada Allah. Jadi saya mohon maaf kekurangan dalam perbincangan kuliah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Yang paling penting Allah tambahkan takwa kita di sisi Allah, itu yang paling utama. Maksudnya ilmu ni ilmu lah, tapi yang paling penting bertambah kemudian kita, bertambah keasyikan, kedekatan kita kepada Allah, itu yang paling utama. Bertambah takwa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.